Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 112, saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Izzy Nazri dan juga Amir Arafat. So minggu ni kita nak bercerita tentang penutup Liga Super Malaysia. Kita dah tahu kedudukan. So aku cerita dulu statistik sebelum aku nak tanya korang beberapa soalan. Jumlah gol yang dijaringkan di Liga Super adalah 357 gol. 125 gol daripada pemain tempatan, 220 gol daripada pemain import. So sini pemain import lagi banyaklah menjaringkan gol. 10 gol sendiri. Gol terbanyak liga adalah daripada pasukan JDT. Itu kita dah sangkalah 50 gol. Bolos paling sedikit pun JDT 9 gol ataupun 9 bolos lah. Itu pun kita dah sangka. Gol paling sedikit yang dijaringkan PJ City dan juga UiTM FC. 16 gol. PJ City ni dia banyak menang pun dia menang 1-0, 2-1, dia tak jaringkan banyak gol, banyak seri. Walaupun macam UiTM ni dia jaringkan lebih kurang sama tapi dia bolos pun banyak. Bolos terbanyak Perak, 45 bolos dalam liga. Ada 8 hat-trick yang dihasilkan. Ifadayo 3 kali tak salah aku menentang Perak, Kedah dan Sabah. Bergson 2 kali menentang Perak dan Pahang. Josue daripada KL menentang Penang. Rafael Vitor pertahanan Penang menentang Perak. Nana Poku, ni Nana Poku apa yang korang bahan tu pun ada hat-trick lawan Penang. Kita nak cerita 4 pasukan teratas sebab kita dah cerita pasal juara JDT hari tu, kita dah cerita pasal pasukan tersingkir. Sekarang aku nak tengok secara rasminya JDT juara, nombor 2 Kedah, nombor 3 Penang, nombor 4 Terengganu. Okey, kita nak tengok sikit balik, imbas kembali korang punya prediction ataupun ramalan korang pada awal musim. Kita bermula dengan Juf lah. Juf tak ada kat sini Juf dia predict Terengganu juara, JDT nombor 2, Kedah nombor 3, Selangor nombor 4. Semua tak kena lah. Okey, kita pergi kepada saudara Izzy kita. Okey, aku rasa Juf pun sebenarnya dia predict JDT tapi aku rasa dia saja kot letak Terengganu kan. Tapi tak apa. Kita tengok Izzy. Mana boleh saja. Dia dah predict Terengganu je lah. Tak ada saja-saja lah. Meh, kita gelakkan dia nanti, Meh. Okey, Izzy juara JDT, nombor 2 Terengganu, nombor 3 Selangor, nombor 4 KL. Yang kena JDT. Yang kena JDT saja. Yang ni pun tak terkejut lah, teruk jugalah kalau kau tanya aku kan. Okey. Nak juga ada Selangor tu. Okey, aku punya lah sebab kita biar Amir yang last Aku punya pun tak kena juga. Aku letak juara JDT, nombor 2 Terengganu, nombor 3 Kedah, nombor 4 Selangor. Tak kena juga, kena JDT sahaja. Cuma Ganu dengan Kedah tu kalau tukar posisi tak boleh juga sebab Ganu nombor 4 kan rasmi. Tengok Amir. Amir JDT dah betul, nombor 2 Kedah betul, nombor 3 Terengganu salah, nombor 4 KL salah. So dalam semua-semua ni Amir paling hampir lah. Nombor 4. Okey, aku tanya Amir lah Kalau kau tengok balik ramalan kau dengan kedudukan rasmi Liga, pasukan mana yang berjaya mengejutkan kau rasa? Aku rasa semua orang pun aku rasa kita semua terpaksa agree dengan Penang lah. Penang orang kata dia hujung-hujung tangkona tu dia boleh potong dapat nombor 3 kan. So aku rasa sebagai selaku datang dengan Penang pun dulu kau yang buat prediction dulu kan, kau buat review team semua. Kita boleh tengok review kat situ pun sebenarnya dia orang ni datang sebagai dark horse, kuda hitam lah. Dan aku rasa untuk dia orang finish nombor 3 sebagai dark horse, dia mengganggu gugat juga kedudukan macam Terengganu lah season nombor 3. Diorang layak secara automatik untuk ialah itu sebab tak ada PLFA. Jadi layak untuk AFC Cup. Jadi aku rasa kedudukan untuk nombor 3 selaku pendatang baru pada Liga Super itu achievement yang mengagumkan lah pada aku. Even Penang sendiri pun terkejut sebab management orang letak sebagai top 6. So dah boleh pasti KPI dah top 3 dah. So Penang lah sebab diorang pun dengan rekod bolos kelima yang paling kurang selepas JDT, KL, TFC dengan Kedah. Diorang sama dengan Selangor lah, lebih kurang 30 bolos. And then gol pun 37 gol lah. Aku rasa this is something diorang memberikan satu impact yang positif dalam Liga untuk kempen pertama diorang lah. Kita nak masuk ke penjaring terbanyak Liga Super. Okey? Ini pun secara rasmi Ifadayo 26 gol, Bergson 23 gol, Kepa Sherman 13 gol. Kepa Sherman ditinggalkan jauh oleh Bergson dan juga Ifadayo.
Kita tengok prediction korang kita bermula dengan Jufri lah. Jufri predict ataupun beri ramalan Safawi Rashid. Tak kena langsung Okay. Kita tengok kepada saudara Izzy. Izzy juga memberi Safawi Rashid. Tak kena juga. Penjara tempatan go. Kita pergi ke Soalan tu. Aku memberikan Syarif Fikri pun tak kena, banyak injured and tak perform. Amir sahaja yang berikan penyerang import Kepa Sherman nombor 3, tak kena juga. Izzy, kau rasa Ifedayo mengejutkan kau Izzy, ataupun kau rasa sebenarnya mungkin kau tak pasti Ifedayo, sebab Ifedayo dah pernah jadi penjaring terbanyak musim lepas. Lepas tu dia penjaring terbanyak lagi musim ni. Macam mana? Sejujurnya aku terkejut lah, dan aku tak menjangkakan dia yang akan menjadi penjaring terbanyak untuk Liga Super 2021. Cuma aku rasa kali ni punya persaingan agak sihat kan, dengan pendatang baru, boleh dikatakan pendatang barulah, Bergson da Silva kan. Nama ni keluar selepas menggantikan import yang sebelum ni yang patutnya jadi design kan. So kita pun tak tahu Bergson ni punya potential macam mana untuk di Liga Super. So memang terkejut lah Ifedayo kan. Macam Amir pun aku rasa Amir pilih Kepa berdasarkan rekod Kepa season yang sebelum tu. Kita tahu Kepa perform macam mana kan. Ketika itu nama Kepa di Kedah, nama Precici di Kedah. Jadi kita tengok, what ni Kedah ni punya attacking ni kan. Semua jenis mesin-mesin gol ni, nama-nama mesin-mesin gol ni ada di pasukan Kedah. So of course Amir akan pilih Kedah kan. Cuma kita ada sedikit rasa cinta kan kepada pemain tempatan kan. Amir dia tak sayang tu lantak dia lah kan. Macam kita Safawi, kita sebut Syarif Fikri kan. Jadi Syarif Fikri sebab musim lepas nombor 2. Itulah maksudnya, pemilihan ataupun jangkaan kita semua adalah berdasarkan rekod yang sebelum ni. So apabila Ifedayo lagi sekali menang masuk, memang obviously terkejut lah. Kan. Okay, untuk aku pula aku tambah sikit lah. Aku tak adalah terkejut sangat sebab aku rasa rekod dia pun agak baik sebenarnya. Cumanya aku rasa musim ni dia lagi boleh meningkatkan prestasi dia untuk memecah rekod Liga. Itu yang paling aku rasa paling terkejut lah. Bergson up dia punya game. Dia lagi up lagi game dia kan. So pecahkan rekod Gada yang sebelum ni yang dipegang Gada 23 gol kan. So untuk aku kita dah cerita banyak lah sebelum ni pasal Ifedayo, kita tahu apa kualiti dia. Okey, Badrul Bakhtia muncul penjaring terbanyak tempatan dengan 7 gol musim ini. Badrul Bakhtia untuk pasukan negara? Aku rasa boleh dipertimbangkan lah. Tak tahu, aku rasa tak perlu kot. Sebab dia pun dah 33. Posisi yang dia mainkan dengan oleh Aidil pun meletakkan, kadang-kadang dia letakkan Badrul sebagai deep lying playmaker di belakang. Sebab dia akan gandingkan dengan Anu Mataroven. Anu, pemain Singapura tu, Anu tu. So aku rasa Mamat tu yang lebih banyak box to box dan bagi advantage kepada Bad. Kalau posisi tu kita kekurangan, mungkin kita boleh panggil lah. Mungkin Hatan Cheng Ho boleh panggil. Tapi entah, aku rasa kita ada banyak lagi option. Aku rasa kita dah ada option yang lain sebenarnya. Okey, kalau kita tengok statistik pemain bawah 23 tahun pula Liga Super musim ni Hakimi Abdullah, pemain Terengganu, penjaring terbanyak dengan 5 gol. He Tok Eng, aku tak tahulah betul aku sebut ke tak ni. Tok Eng dari Myanmar, pasukan Selangor, assist paling banyak, 6 assist. Kedua-dua mereka ni membuat 9 penampilan untuk berada dalam skuad utama untuk start lah. Macam mana kau tengok Hakimi Abdullah ni? Ataupun kau nak cerita pasal apa, Hakimi ataupun Tae Ong? Aku serahkan Tae Ong tu dekat Izzy lah. Aku cerita sikit lah pasal Hakimi Abdullah ni. Dia menariknya Hakimi Abdullah ni first season dia bersama dengan Terengganu. Dan dia berjaya menjaringkan 5 gol. Dia antara selepas Badrul Bakhtia untuk 7 gol, penjaring terbanyak tempatan. Hakimi Abdullah pada usia 21 tahun, dia ialah penjaring kedua terbanyak dalam untuk penjaring tempatan lah. Selain daripada itu, dia ni asal daripada Kelantan.
yang buat dia ni pun satu orang kata pemain muda yang bermain di Liga Perdana, dapat dia punya debut dengan Kelantan TRW dulu waktu main untuk Malaysia Cup. Itu dia punya debut lah. Dekat Premier League season lepas pun dia ada jaringkan dekat 9 gol. So dia bermain di posisi winger left. Yusri Cik lah waktu mengendalikan skuad ni dulu pernah bagi dia cerita menarik pasal Ahmad ni. Dia pernah bagi lawan UKM FC, dia letakkan Hakimi Abdullah main left back sebab dia orang kekurangan pemain, tetapi game tu Hakimi tetap menjaringkan 2 ataupun 3 gol. So Ahmad ni dia memang, kalau menurut Yusri Cik lah, dia memang laju, dia memang ada insting untuk gol. Kalau menurut Nafuzi Zain pula, dia memang memiliki speed, ada dribble, ada scoring instinct, tapi banyak lagi ruang untuk diperbaiki. Aku rasa di bawah Nafuzi ni pun satu coach muda yang suka memberikan peluang kepada pemain muda. Aku rasa dia nampak benda yang sama. Sebab Hakimi Abdullah ni satu batch dengan Faizal Halim daripada Kelantan yang berhijrah ramai-ramai ke Terengganu untuk berada di bawah Nafuzi lah. Hakimi Abdullah juga ialah pemain under 20 dan under 19 kebangsaan. Pemain yang berasal daripada rantau panjang Kelantan ni, aku rasa memberi orang kata, kalau dulu kita ada left wing, kita ada Akir Rashid, aku rasa pemain ni boleh memberikan satu option yang baru lah kepada skuad kebangsaan kalau dia terus menerus memberikan konsisten lah dengan persembahan dia macam ni. Jadi still young. Okey, apa yang menarik dengan Hakimi Abdullah ni, dia macam pemain sayap tradisional. Maksudnya beliau kaki kiri. Kalau kita tengok sekarang pemain sayap kaki kiri selalu main sebelah kanan. Kaki kanan pula main sebelah kiri. Tapi Hakimi Abdullah ni dia main sebelah kiri. Tapi dia jenis yang mungkin bila dia main sebelah kiri dia akan banyak crossing masuk lah. Maksudnya dia tak banyak cut in, dia tak banyak masuk ke dalam. Tapi ada juga 1, 2, 3 kali kita nampak gol menentang lawan JDT kemenangan Terengganu. Dia masuk dalam, dia main daripada sebelah tengah. So yalah salah satu option untuk Harimau Melaya lah. Okey, Aziz nak cerita sikit pasal Tae Ong ni. Sebelum ni kita pernah cerita tentang masa transfer rumours dulu. Dia ni nickname dia Wonderkid Myanmar lah. Bila kata Wonderkid ni boleh dikatakan macam permata dalam sebuah pasukan tu. Orang kata boleh jadikan macam rising star ke apa ke. So kalau tengok asalnya dia ni kita tahu dia daripada Hantawadi United FC. Bukan kelab yang biasa di Myanmar tu. Itu kelab yang main AFC. So sebenarnya power jugalah sebelum dia berhijrah ke Selangor. So apa yang menariknya tentang dia ni karier bola dia bermula dengan sangat muda. Okey, umur 18 kalau tak salah aku. Kemudian tim yang dia main pun Hantawadi juga, which is tim yang bukannya biasa-biasa, tim yang hebat juga di Myanmar. So dekat situ dia dah lah memangnya orang kata permata, duduk dekat tim yang boleh dikatakan hebat. So dia punya populariti tu sangat menaik sangat laju lah kan. Tambah-tambah pula bila tim yang dia main tu main AFC, kemudian tim yang dia main tu finish dekat second place untuk liga tu. So bagi aku pemain muda yang tengah sedap ni kan Selangor dapat. So sangat-sangat beruntung kan, sebab tu orang baru-baru ni katanya renew kontrak Hai Tae Ong ni renew kontrak ke apa aku dengar lebih kurang kan. So memang pengurusan Selangor pun nampaklah nilai ataupun value yang ada pada pemain ni. Aku seronok nak kongsikan pasal pemain ni. Dia ni silver medal masa ada community shield lah di Myanmar 2018. Kemudian menang tempat kedua tahun 2020 Liga Myanmar juga. Kemudian dapat best young player, yang itu paling best sekali lah. Tahun 2020 dia dapat best young player, which is pemain muda terbaik lah. Bayangkan aku tak ingat lah, aku dah baca berapa puluh pemain muda di Myanmar main. So dia yang nombor 1 lah di Myanmar. Kita nak cerita pasal Cici Kipre pula, pemain sayap Kedah yang mencatat assist terbanyak dalam Liga Super 2021. Ni aku just bacalah statistik dia. Penampilan 21 gol, 10 gol, gandingan orang kata 11 berapa assist? 11 assist tak salah aku. 10 assist. Tak salah aku 11 assist. Dan 10 gol. Mencatat untuk musim ini gandingan baik bersama Kepa Sherman. Sentiasa buat larian di belakang pertahanan, di belakang dan melakukan 54 percubaan ke gawang gol musim ni, lebih banyak daripada Kepa Sherman. So
CC Kipre ni pun selain kipas Jerman adalah watak penting lah untuk pasukan Kedah musim ni. Okey, sebagai penutup sebelum kita nak tutup, selain Perak dan UiTM lah yang telah terjerumus masuk ke Liga Perdana, pasukan mana yang kau rasa yang paling hamba, yang kau rasa macam teruknya dengan reputasi yang mereka ada, benda yang diorang buat, apa pasukan mana yang kau rasa teruk? Ustaz dengan Amir dulu lah. Aku macam nak sebut selama, tapi sebab kalau aku dulu aku rasa Pahang lah kot. Pahang lah paling mudah sebab Pahang memang betul-betul dibezakan dengan Perak dua mata saja. Dua mata saja di atas betul-betul relegation. Ini pun samalah, isu dia ni pun terpalit sama macam Perak. Mangsa kerana perceraian antara FA dan mangsa penswastaan tu sendirilah. Orang tak settle down dengan baik, satu management tu sendiri. Kedua yang kita nampak secara terang-terang ialah isu jurulatih. Aku tak tahu import tu dia sendiri pilih, tapi bila Dola Saleh masuk, dia sendiri kata not up to the standard dia orang punya import player itu sendiri. Isu Thomas Dooley sendiri selaku ketua jurulatih, aku rasa lepas 2-3 perlawanan direhatkan terus. Mungkin Thomas Dooley sendiri tak familiar dengan cara Malaysia management sensitivity itu sendiri, secara terang-terang mengkritik beberapa pendekatan dan fasiliti Seri Pahang itu sendiri. Sebab recently aku ada baca Thomas Dooley ada bercakap dengan media Jerman, tak silap aku tak ingat aku baca kat mana, tapi dia sendiri cakap yang mana dia ada tegur pemain, tapi macam umpamanya pengurusan tak boleh terima apabila certain pemain dikritik oleh Thomas Dooley, ditegur oleh Thomas Dooley lah, dan selain daripada isu-isu fasiliti sendiri lah. So pada aku Pahang antara nama yang besar, antara pasukan yang pada awal kemunculan JDT pun orang pasukan yang sangat stable, memberikan satu saingan yang hebat kepada JDT. Even bila yang Mamulia TMJ sendiri pun predict Pahang dalam top 4. So aku rasa Pahang pasukan yang antara yang sangat hamba, yang hampir terjerumus ke Liga Perdana. Yang Thomas Dooley tu dia bagi interview tu atau bertemu bual dekat media Jerman, tak salah aku. Selain beliau mengkritik training ground ataupun pusat latihan, beliau juga cakap Dola Saleh tak nak bekerjasama dengan dia. Dia juga cakap yang pemain tak datang lewat, tak ditegur, pemain tak nak tengok video analisis lepas perlawanan. So macam-macam lah dia kata. Memang bermasalah lah pasukan Pahang ni, dia kata. Tapi aku tahu sebenarnya pemain tempatan sebenarnya bukan Pahang je, banyak pasukan lain yang tak susah nak menerima pendekatan baru daripada jurulatih luar. Selain tu aku ceritalah sikit Pahang terus sebelum aku habiskan dengan Izzy. Yalah, bila kita cerita pasal Dooley yang mengkritik apa benda ni semua, aku juga bercakap dengan penyokong Pahang sendiri. Beliau merasakan Dola Saleh macam dah tak ada jiwa dan tak minat untuk uruskan pasukan Pahang selepas keluarkan pernyataan quote mengatakan saya tidak tahu kenapa pasukan tidak boleh jaringkan gol. So sebagai penyokong dia kata sebagai jurulatih kau tak boleh cakap macam itulah, dia kata kan. Macam mana kau boleh cakap saya tidak tahu kenapa pasukan tak boleh jaringkan gol kan? Kalau benda tu patut berlaku di belakang tabir, dia cakap. And faktor beberapa pemain bukan tahap Liga Super, Bakiuddin, Faisal Rosli dan Syahrul Nizam. Ini menurut penyokong Pahang sendiri, dan beliau juga cakap faktor fizikal pemain yang kecil. Skuad Pahang pun dia kata nampak macam dah tak harmoni di bawah bimbingan Dola Saleh. So dia kata Thomas Dooley bagi 2 game je, macam mana nak tengok performance dia bagus ke tidak kan? Kalau dia kata Dola Saleh ambil pun bukannya yelah selamat lah, sebab ada penyokong Pahang syukur Dola Saleh dapat, Pahang terselamat daripada masuk Liga Perdana. Aku rasa tu kalau standard yang korang letak dekat Pahang agak sedih lah kalau itu yang standard yang korang letak kan. Macam mana Izzy? Kau pasukan mana yang kau rasa ataupun kau rasa Pahang juga bagi kau? Selangor lah. Bukan rasa lah ni, confirm lah Pahang kan. Amir pun dah cakap panjang lebar pasal Pahang, dia dah cover semua. Aku cuma nak cakap sikit lah. Aku rasa yalah, mungkin lah orang kata Dola Saleh dah tak ada jiwa dekat Pahang kan. Tapi aku rasa pengurusan memandang di sebaliknya kan. Sebab dia merasakan Pahang perlukan Dola kan. Jadi bila Pahang perlukan Dola, akan adalah argument tu kan dengan coach yang sepatutnya yang bawa Pahang ni kan. Baru berapa game dah direhatkan kan. Aku pun tak faham, kau sign dia ni kan. Macam tu punya
Aku tak tahulah kan, mungkin Dollah Salim tak suka ke apa ke kan. Mungkin Dollah Salim merasakan aku patut duduk kat situ, bukan dia. Mungkin aku tak tahu kan. Tapi oleh anak sayang, aku tahu dia anak sayang. Yelah, Thomas Dooley pun dah mengatakan, dia pun dah confirmkan dah dengan media Jerman tu, dia memang ditendang keluar ataupun direhatkan sebab dia mengkritik kemudahan. So bagi aku itu, untuk Amir cakap sensitif lah. Bagi aku nak kata bodoh, tak tahulah, sebab bola Malaysia ni memang tak boleh ditegur. Kalau tegur sikit, sensitif. So bagi aku, kalau tak boleh kena tegur, tak perlulah berada di peringkat tertinggi lah. Sebab kalau boleh, aku rasa Amir paling banyak tegur MFL kan, sebagai contohnya. Habis kalau kau tak tegur, adakah benda tu akan kekal selama-lamanya di bawah Dollah Saleh dengan keadaan yang macam tu? Maksudnya dah selesa dengan macam tu kan. So bagi aku tak patutlah. Dia sebab sayang. Dalam Velfire Min. Biasa saling baju dalam Velfire. Katanya. Kan? Bila Thomas Dooley tu kata, kita patut tukar baju di dalam bilik. Oh tak, I selesa dekat dalam Velfire. Velfire. Aku rasa Velfire Dollah tu. Mungkin. Velfire Dollah. Gila-gila lah. Seorang masuk keluar kan. Gila-gila. Mungkin itulah. So itu saja penutup yang boleh kita bawakan dengan statistik apa semua. Korang boleh komen kat bawah apa semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Bila di studio ni, Min? InsyaAllah. Studio. Kita review Piala Malaysia di studio lah. Kita ingat minggu depan kita nak buat segmen komen nakal lah. Boleh untuk kita punya hari jadi yang kedua. Boleh kita tengok sikit siapa yang kutuk-kutuk Amir tu. Minggu apa? Kita pabak dia sikit. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.